Seterusnya, rumah yang dibina untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan. Masya Allah. Ada orang dia buat homestay. Saya pernah pergi beberapa tempat ceramah kan, sekitar seluruh Malaysia ni. Ada beberapa homestay, dia kata homestay ini percuma ustazah. Pemilik dia bagi bila ada guru, bila ada ustaz, ada siapa-siapa penceramah duduk di homestay tersebut. Dia bagi percuma. Bila saya masuk, Masya Allah, dia hias cantik, selesa apa semua. Dia tak bagi sewa kepada orang luar. Memang dia bagi untuk percuma. Kalau dia buka juga kepada orang luar, takut tak terjaga rumah tu. Kemudian yang saya seronok, bila saya tengok ada banyak kitab, ada banyak buku. Bila nak pergi ceramah, saya boleh pilih je. Dia kata boleh pilih dan disedia makan, minum dan sebagainya. Yang boleh kita makan teruslah, biskut-biskut, benda-benda yang simple, air-air dan sebagainya. Subhanallah, ada orang dia fikir untuk mewakafkan dalam bentuk begitu. Lalu sepanjang orang duduk, pahalanya mengalir, Masya Allah. Ada pula orang buat pondok, lalu dia beli satu pondok harga 30,000. Dia kata ikutlah siapa nak duduk dekat pondok tu, walaupun nama pondok ni pondok saya. Ada pula orang yang bagi sewa rumah. Saya pernah jumpa cleaner ni, dia cerita, ustazah, alhamdulillah tuan rumah saya baik sangat. Bila 2 tahun sekali, satu musim bulan Ramadan, satu lagi bila raya, 2 bulan ni tak payah bayar sewa. Sebab dia kata nak bersedekah. Ini cara orang yang ada banyak rumah sewa. Mungkin ada bulan tertentu dalam setahun, kita nampak dia pun orang susah dan sebagainya, bagi percuma, itu juga pahala jariah insya-Allah. Seterusnya, sungai yang dialihkan untuk kepentingan orang ramai, kemudian harta yang disedekahkan. Masya Allah. Itulah 7 amal soleh yang membawa pahala yang mengalir tanpa henti. Okey, jadi kita nak masuk kepada tajuk ceramah kita pada hari ini, iaitu titian akhir zaman. Suara pun dah serak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh teruskan tak? Boleh ya? Kita habis pukul berapa? Oh, pukul 1 tu. Boleh Tuan Haji seorang ya? Kita semua nak balik dah. Okey, saya tengok pukul 11.12. Tadi kita mula dalam pukul 10.30, hampir 10.30. Baru setengah jam. Jadi mungkin kita boleh berhenti dalam pukul 11.45 atau pukul 12. Boleh ke? Boleh. Banyak nak bincang ni. Mari kita buka muka surat. Subhanallah, kita buka muka surat 10. Start daripada muka surat 10. Jumpa tak bab yang kedua, muka surat 10? 10 tu dia tak ada tulis, tapi ada tulis muka surat 11. Meniti titian terakhir. Cuba kita baca semua. Masya Allah. Ada lagi buku kat depan ni. Siapa yang nak, cuba edarkan. Ada lebih kurang berapa biji sahaja. Mungkin ada yang kat luar ke apa ke. Subhanallah. Kita baca pendahuluan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa segala permulaan pasti ada penghujung. Orang muda akan jadi tua, orang hidup akan mati, dan begitulah dunia ini. Ada permulaan dan ada kesudahan. Masa yang tinggal pula hanya singkat sahaja, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Hadis ini berbunyi, kita baca sama-sama. Saya baca, kemudian semua ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu'istu ana wasa'atu kahatain wa yushiru bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab orang soleh, orang yang beriman. Bila baca ayat Al-Quran, dengar betul-betul. Tadi ustaz kita baca dengan sangat merdu. Ramai mana yang ambil pengajaran, ramai mana yang dengar dengan betul, ramai mana yang bising, ramai mana duduk main telefon, ramai mana duduk borak masa Al-Quran dibacakan sebentar tadi. Semua itu sedang dicatat oleh para malaikat. Jadi bila kita baca hadis Nabi pun, kita kena menghormati, jaga adab, umpama kita sedang beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ayat ini, hadis Nabi ini, dia membawa maksud
Jarak masa antara waktu aku diutuskan dan kiamat ialah seumpama dua ini. Nabi tunjuk mengisyaratkan dengan kedua jari baginda. Dikatakan Nabi tunjuk di antara jari tengah dengan jari telunjuk. Ni jari telunjuk, ni jari tengah. Nabi kata jarak aku diutuskan dan kiamat ialah seumpama dua ni. Maksudnya dekat sangat. Dan tanda pertama kiamat sudah dekat adalah perutusan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tidak ada nabi lagi setelah ini dan kita adalah umat yang terakhir, tidak ada lagi umat selepas ini. Masya-Allah. Penghujung umur dunia yang disertai tanda-tanda kecil dan besar merupakan salah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mahu mengambil pengajaran. Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, bersedia ya kita nak baca sekali lagi hadis Nabi yang kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat-kuat ya, semangat. Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Fadzakara ad-dukhana wad-dajjala wad-dabbah wa tulu'a asy-syamsi min maghribiha wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juja wa ma'juja wa salasata khusuf khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca Al-Quran kita sebut sadaqallahul azim, maha benarlah kata-kata Allah yang maha azim. Bila baca hadis Nabi, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Seronok tak kita baca hadis Nabi? Seronok. Rasa macam orang Arab sekejap tu kan? Bila sebut rasa macam orang Arab pula. Okey, maksudnya sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat sehingga kalian melihat 10 tanda sebelum ia berlaku. Inilah yang disebutkan 10 tanda besar kiamat. Yang pertama ad-dukhan, iaitu apa dukhan? Asap yang akan menyelubungi seluruh bumi. Dajjal. Kemudian ad-dabbah, binatang yang melata. Terbit matahari dari arah barat. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. 3 gerhana besar. Satu di timur, satu di barat dan satu di semenanjung tanah Arab. Dan yang terakhir ialah api keluar dari Yaman menghalau manusia ke padang mahsyar. Itulah 10 tanda besar kiamat disebutkan dalam hadis Nabi. Digambarkan nanti bila matahari terbit daripada barat. Sekarang matahari terbit ke mana? Timur. Tenggelam di barat. Bila berlaku nanti tiba-tiba matahari terbit daripada, sebelum matahari terbit daripada barat, bumi akan bergelap. Tiba-tiba tak ada matahari. Hari pertama tunggu pukul 7. Kenapa tak keluar lagi matahari? Tunggu sampai pukul 10. Bumi masih gelap macam malam lagi. Kenapa matahari tak keluar lagi? Sampai pukul 1 tengah hari tengok jam dah zuhur ni. Tapi matahari tak keluar lagi. Gelap macam malam. Sebahagian besar manusia akan sebut ini fenomena luar biasa alam. Ini perubahan pelik yang berlaku. Saintis masih buat kajian. Apa yang sedang berlaku? Sebahagian besar dapat signal, dapat faham. Ini tanda-tanda besar kiamat. Tapi sebahagian besar masih tak percaya lagi.
Dia orang tunggu lagi hari yang kedua. Ada yang kata 2 hari bumi akan bergelap, ada yang kata 3 hari. Sama ada 2 hari atau 3 hari itu bukan penting. Tetapi bagi umat Islam, ilmu ini perlu diketahui. Bila keluar tanda ini, bila keluar je matahari tengok-tengok, yang ditunggu sebelah timur tiba-tiba naik ke barat. Masa inilah ramai wanita berlari masuk dalam rumah masing-masing, mencari tudung-tudung, mencari pakaian untuk tutup aurat dengan sempurna. Ketika inilah ramainya suami-suami meminta maaf dengan isteri dan anak-anak. Maafkan saya tak jadi suami yang baik. Maafkan saya sebab tak jalankan tanggungjawab sebagai suami. Tegur pakaian awak, tegur solat awak. Maafkan ayah, selama ni abai tanggungjawab sebagai bapa. Masing-masing akan minta maaf, masing-masing akan bertaubat. Yang tak pernah solat, tiba-tiba solat. Yang tak pernah bersedekah, habis keluarkan duit daripada bank, semua pergi sedekah. Yang tak puasa, berpuasa. Yang tak zikir, semua zikir. Tetapi ketika itu, satu amalan pun ditolak. Semua ditolak. Tidak akan diterima walaupun semua barang kemas, buka apa semua, bagi sedekah. Ketika ini tidak ada siapa yang nak terima sedekah. Orang miskin pun nak bersedekah. Tetapi ketika itu, satu amal soleh pun, walau sebesar biji zarah pun, tidak akan diterima lagi. Itu saatnya siapa yang bertaubat, taubatnya ditolak. Siapa nak berubah, perubahannya ditolak. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, bila kita dengar hari ini merupakan hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berlaku kiamat besar, kiamat kecil akan berlaku dahulu, iaitu kematian kita sendiri. Jangan kita hanya buat persiapan untuk menghadapi kiamat yang besar.